Ya. Kita nak tengok bola. Malam ini satu perlawanan penting untuk pasukan Malaysia juga, walaupun perlawanan persahabatan akan menentang Bahrain, iaitu kedudukan ke-99 dunia. Betul. Malaysia sekarang 153 dunia. Satu persediaan sebelum kita menentang 3 lagi perlawanan penting untuk kelayakan Piala Dunia 2022, 2000 kelayakan Piala Asia 2023. Ya, betul. Jadi untuk berbicara mengenai perlawanan persahabatan antarabangsa dan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Asia 2023, kita nak bersama dengan Said Adini, bekas pemain Malaysia, dan juga Encik Azrai Khor Abdullah, bekas ketua jurulatih Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Okey, malam ini merupakan satu perlawanan penting, perlawanan boleh dikatakan sebagai pemanas badan untuk sebelum kita melalui 3 lagi perlawanan yang cukup penting dalam kelayakan Piala Dunia 2022, kelayakan Piala Asia 2023. Dari segi persediaannya bagaimana? Kerana apa kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 mungkin sedikit berbeza pada zaman dahulu, zaman sebelum kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Persediaan untuk perlawanan kali ini bagaimana? Bagi saya, ia amat sukar untuk pemain-pemain. Mereka tidak mempunyai masa yang terlalu panjang untuk menyediakan diri mereka, dan setelah begitu lama tiada perlawanan persahabatan, tiada perlawanan kompetitif bagi Harimau Malaysia, saya rasa ia akan menjadi lebih sukar. Tetapi saya percaya dengan form mereka ketika ini dalam Liga Malaysia, dan kita mempunyai pemain-pemain yang bermain di luar Malaysia, saya rasa mereka akan bersedia. Mereka setelah berlama tidak bersama, tewas 1-4 kepada Kuwait. Saya rasa itu tidak akan menjejaskan prestasi semasa. Kita berada dalam kedudukan yang baik ketika ini dalam peringkat kumpulan kelayakan. So untuk mereka mencari keserasian itu semula, saya rasa 2 perlawanan yang akan berlangsung, yang pertama dengan Kuwait sudah berlangsung, keduanya dengan Bahrain. Bahrain juga baru saja seri 1-1 bersama Ukraine. So kita tahu Bahrain ini bukan satu perlawanan yang mudah. Mereka akan memberi yang terbaik, tetapi saya yakin dengan pemain-pemain kita akan mencari keserasian, walaupun kemungkinan keputusan agak sukar untuk kita memihak kepada kami, tetapi saya rasa keserasian adalah mencari itu sangat penting supaya kita dapat bermain dalam kelayakan. Bila tadi mengatakan bahawa kita berada di kedudukan yang agak selesa dalam kumpulan, akan tetapi selepas penarikan diri daripada Korea Utara ini sebenarnya menjejaskan prestasi, bukan menjejaskan kita punya kedudukan sebenarnya. Bagaimana penarikan ini sebenarnya memberi kesan kepada skuad pasukan kita? Kita mungkin boleh tanya kepada Encik Azrai selaku bekas ketua jurulatih Kedah. Okey, sudah tentunya penarikan Korea Utara itu sedikit sebanyak mempengaruhi kedudukan dan juga emosi tim kita setelah kita buat persediaan yang agak rapi. Tapi apa sekalipun, yang paling penting sekali itu sampai ke tahap ni, I think everybody is dengan 100% mental preparation itu penting, dan sudah tentunya motivasi daripada head coach kita Tan Ching Ho dengan persiapan beliau. Dan kalau kita nampak secara peribadi, bagi saya tu kali ini persiapan tu dia ada kelainan sikit dengan kemasukan pemain naturalisasi dan sebagainya, dengan latest punya berita Dion Cruz akan join pasukan kita dan sebagainya. So tentunya kita kes Korea Utara tu kita letak tepi. Yang paling penting we are there to prepare ourselves to face reality dalam tournament yang sebenarnya. Itu pendapat saya lah. Encik Said, jika kita lihat pasukan Malaysia bukan lagi satu pasukan yang boleh dipandang sebelah mata, kerana banyak kali sebenarnya pasukan kita membuat kejutan. Jadi dari segi jangkaan, bagaimanakah kejutan? Apakah kejutan yang bakal dilihat apabila kita melihat ada pemain-pemain pemain naturalisasi juga dimasukkan? Mungkin ada teknik dan juga teknik baru akan digunakan untuk menentang Bahrain pada malam ini.
Sudah tentunya kalau kita Bagi tengok saya, pemasukannya Coach sekarang ni tak termasuk Dion Kusu ada 3 pemain dah. Di segi satu fizikal, satu lagi di segi orang kata karakteristik yang berlainan dan satu orang kata satu suasana. Kalau kita tengok kali ni punya call up tu dibarisi oleh mixture of pemain muda dan berusia berpengalaman dan masuk pula dengan pemain neutralisasi tentunya satu orang kata motivasi yang berlainan untuk kali ini dan saya jangka ada national team will Pandangan Encik Said pula bagaimana? Ya. Pandangan Encik Said pula bagaimana? Said ni, Bila pandangan kita Encik Said. lihat sekarang malam ini, perlawanan malam ni, Dipola tidak boleh diturunkan. Jadi kita terdapat lagi penyerang-penyerang muda yang ada. Nama Ahmad Syafiq itu disebut-sebut. Bagaimana dengan pandangan Encik Said? Saya rasa mereka akan bersedia. Syafiq Ahmad walaupun tidak dapat bermain banyak bersama JDT, tetapi beliau masih muda, masih mempunyai fitness level yang tinggi. Saya rasa jikalau kita boleh katakan Nur Syarul Idlan pun pengalaman yang sangat luas. Saya rasa ini tidak akan memberi terlalu banyak masalah. Kemungkinan dari segi fizikal kita akan lihat sedikit perbezaan, tetapi Nur Syarul, Syafiq mempunyai skill, mereka mempunyai kelajuan. Saya rasa yang paling penting bagi pasukan kami adalah di bahagian defense dan juga bahagian midfield. Jikalau kita dapat bertahan dengan baik dan apabila mempunyai bola, kita dapat menggerakkan bola dengan baik, saya rasa kita mempunyai peluang yang besar. Baik, kalau kita lihat corak permainan Bahrain, pertahanan dan juga serangan dia lebih kurang sama macam UAE. Apakah sebenarnya pelajaran atau pengajaran yang patut diambil oleh skuad Harimau Malaya kita malam ini yang boleh dibawa untuk perlawanan seterusnya? Kita nak tanya kepada Encik Azrai. Saya rasa Coach Azrai silakan. Saya rasanya Coach Tan Cheng Ho pun buat homework dan dia study game-game yang sebelum ni yang melibatkan Bahrain dan sebagainya. So tentunya saya jangka kita akan ada satu persepahan yang lebih baik daripada first game dengan Kuwait itu, dan dengan penuh harapan player juga motivated dan juga dapat perform dengan apa yang kita jangka. InsyaAllah. Baik, terima kasih Coach Azrai kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Kita nak teruskan bersama dengan Said sebab yelah Said ni bekas pemain Malaysia juga kan. Kita nak tahu juga sebab baru-baru ni selepas kekalahan kita dengan Kuwait 1-4, kekalahan yang agak besar sebenarnya di situ. Bagaimana sekarang ni mentaliti pemain kita, Cik Said? Saya rasa mereka akan masih mempunyai motivasi yang tinggi ya, walaupun tewas 1-4, kerana ini bagi saya, sekali lagi saya katakan, mencari keserasian itu semula, kerana hampir 2 tahun tanpa perlawanan persahabatan, mereka tidak bermain bersama begitu lama. Ia bukan mudah untuk pasukan terus mendapatkan rentak permainan itu semula. So ini menentang pasukan-pasukan yang lebih besar. Saya rasa ini adalah platform yang terbaik, kerana itu menunjukkan menentang pemain yang mempunyai kualiti yang lebih baik. Itu memberi peluang untuk kita cari keserasian kita, mencari apabila kita perlu menentang pasukan-pasukan seperti UAE, Vietnam, Thailand. So itu kemungkinan akan mendapatkan kita mendapatkan keyakinan semula, mendapatkan keserasian itu semula. Bagi saya, Tan Cheng Ho dia mengetahui apa yang beliau hendak lakukan, bagaimana untuk mencari pemain-pemain yang terbaik untuk menentang UAE, Vietnam dan Thailand nanti. Selesai perlawanan pada malam ini, perjalanan yang cukup penting apabila kita perlu menentang 3 lagi pasukan yang cukup besar, UAE, selepas itu Thailand dan juga Vietnam. Ketiga-tiga pasukan ini cukup megah di mata dunia. Jadi apakah jangkaan kita untuk melepasi kelayakan seterusnya? Kita perlu menang ke atas ketiga-tiga pasukan gergasi ini. Adakah satu keajaiban akan berlaku? Pandangan Encik Said.
Kita semua ingin percayakan keajaiban. Saya mahukan pasukan kita ke peringkat yang seterusnya. So saya rasa tidak mustahil. Kita hanya dua mata di belakang Vietnam, satu mata di hadapan Thailand. So ia di dalam tangan kita dengan ketiga-tiga perlawanan ini. Ketiga kemenangan itu akan memberikan kita boleh guaranteed ke peringkat seterusnya. So saya percaya dengan pemain-pemain yang sedia ada, saya rasa pemain naturalisasi, pemain di luar negara akan memberi suntikan keyakinan, suntikan kualiti dalam pasukan kita. Saya rasa dengan pemain yang sedia ada, Tan Cheng Ho boleh mendapatkan satu resepi untuk memenangi ketiga-tiga perlawanan tersebut. Dan untuk perlawanan menentang Bahrain pada malam ini bukan mudah. Mereka mempunyai pemain seperti Kamil dan Al-Hadan. Saya rasa ini adalah dua pemain yang boleh memberi masalah kepada tahanan kami. Tetapi saya yakin kalau kita mempunyai struktur yang baik, mempunyai tahap keyakinan yang tinggi, saya tidak mustahil kita tidak boleh meraih kemenangan. Baik, terima kasih Cik Said Arini, bekas pemain Malaysia. Kita akan yang terbaik sebenarnya untuk skuad Harimau Melaya kita. Malam ini kita pun tak sabar nak tengok apakah formasi yang bakal berlaku malam ini. Dan sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Said, dan juga tadi kita bersama dengan Coach Azraiko Abdullah, bekas Ketua Jurulatih Kedah. Malam ini siaran langsungnya 12.15 tengah malam, pastinya di TV1 dan juga di saluran sukan RTM MyFree 111. Jadi jom tunjukkan sokongan kita, pemain ke-14 Harimau Malaya bersama dengan kita semua. Kita berdoa supaya kita dapat memenangi perlawanan ini, seterusnya kita dapat menghadapi 3 perlawanan yang cukup besar, dan insya-Allah kita akan layak ke peringkat seterusnya untuk kelayakan Piala Dunia 2022, kelayakan Piala Asia 2023. Ya.